Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita telah dimaklumi bahawa hukum beramal dengan sunnah Rasulullah SAW secara umumnya adalah amat dituntut. Namun Islam telah meletakkan beberapa garis panduan untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara perkara yang paling asas ialah beramal dengan berpandukan ilmu pengetahuan, bukannya beramal dengan cara, ya saya tulis di sini tuan-tuan, secara membuta tuli. Ya, ada setengah-setengah pihak hanya beramal dikatakan ini sunnah, ini sunnah. Walau bagaimanapun kita kena tahu pengertian sunnah, kita kena tahu hukum yang berkait dengan sunnah. Ya, kerana di sana ada setengah ulama dia bahagi ada 5 hukum. Ya, ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat. Ada juga ulama sampai berpandangan ada sunnah yang hukumnya haram. Nanti kita bahas satu persatu tuan-tuan. Baik, kita terus kepada muka surat 182 tu. Pengertian as-sunnah. Yang ni saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah cukup fahamlah. Cuma kita ulang lagi sekali. Ya, as-sunnah ialah semua perkara yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua yang datang daripada Nabi, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan dan takrir, ya, pengakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab selalu kita sebut ma jaa bihin nabi, segala perkara yang datang daripada Nabi, min qaulin, sama ada dalam bentuk qaul, perkataan Nabi yang kita namakan, yang kita selalu sebut hadis, wa fi'lin, dan juga dikatakan perbuatan-perbuatan Nabi, au takririn, ataupun Nabi tak bagi tahu dengan perkataan dan Nabi tidak melakukannya, tetapi Nabi mengakui terhadap perkara-perkara yang dilakukan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak boleh kita bagi alasan tak boleh buat ni perkara ni. Kenapa? Sebab Nabi tak buat. Okeylah, memang Nabi tak buat, tapi ada Nabi cakap tak? Kalau sekadar Nabi tak buat, itu baru satu sunnah. Ada Nabi bagi tahu tak? Okey, Nabi juga tak ada bagi tahu, dia kata. Kalau Nabi tak bagi tahu, Nabi tak cakap, ada tak sahabat Nabi buat, sahabat Nabi lakukan, dan Nabi buat pengakuan terhadap perbuatan itu. Maka sebab itulah sunnah ni tuan-tuan ialah 3. Kalau kita buat kesimpulan, ada yang disebut as-sunnah al-qauliyah, ya, sunnah Nabi dari sudut perkataan, bicara-bicara Nabi, ratusan ribu bicara Nabi. Ya, sebab tu kadang-kadang ada orang ni dia kata apa, tak boleh ni ustaz, tak boleh amal ni sebab tak ada hadis ni. Saya pun tak pernah jumpa. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ni belajar Sunan Sittah, belajar yang lain-lain, kalau kita belajar semua sekali, adakah kita ingat semua? Tu bolehlah kita katakan kita tak jumpa. Tapi mungkin kita saja yang tak jumpa, tapi orang lain dah lama dah jumpa. Tak apalah, walau bagaimanapun kita bawa contoh di sini satu persatu tuan-tuan. Contoh perkataan atau percakapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuqun. Ya, mencaci atau mencela orang Islam itu hukumnya adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang Islam itu boleh membawa kepada kufur, ya, kafir. Ni bahasan dia panjanglah, walau bagaimanapun ni salah satu daripada contoh-contoh, ya, perkataan bicara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya disebut as-sunnah al-qauliyah. Contoh perbuatan yang disebut as-sunnah al-fi'liyah, ya, contoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan, ya, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah SAW ni bila mana dia berada di rumah, melakukan kerja keluarganya, iaitu membantu mereka. Kerja-kerja rumah ni Rasulullah bantu. Fa iza hadaratis salah, maka apabila tiba waktu sembahyang, waktu solat, kharaja ila salah, lalu Rasulullah pun keluar pergi menunaikan solat. Ya, masa duduk rumah tuan-tuan, ni perbuatan-perbuatan Nabi. Duduk rumah dia bantu, ya, isteri dia apa yang patut dia buat. Kita pun kena macam itulah tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang terlupa juga. Duk tanya isteri, dah masak ke belum? Duk tengah masak lah ni. Kenapa yang lambat sangat ni? Lambatlah dah kita tak bantu.
Tuan-tuan ya. Kalau kita pergi bantu apa yang patut, insya-Allah akan lebih cepat. Dan maka kita bantulah apa yang patut. Satu lagi, dahlah tak bantu tuan-tuan, orang rumah pun hidang kat kita. Bila mana orang rumah hidang kita makan-makan, kita pun basuh tangan. Dia juga yang basuh tangan kan. Kemudian kita pun dia pula yang angkat. Bantulah, dahlah dia dah bawa keluar. Ni contohlah tuan-tuan, tapi tuan-tuan okey kan? Tuan-tuan bagus, alhamdulillah. Saya ni kadang-kadang terlintas di hati, ya Allah, dahlah aku tak pergi tolong dia kat dapur, dahlah tekan dia supaya cepatlah sikit, lapar ni. Kemudian bila mana dia bawa hidang semua sekali, kita makan dah kenyang, bawalah masuk balik. Kadang-kadang terlintas dalam hati kita, Allah Ta'ala tegur kita barangkali, kenapa tak tolong angkat, bawa angkat. Ya dahlah, dia bawa keluar, dia dah hidang semua sekali, kita suruh dia pula basuh tangan. Allah, tak apalah, ni salah satu lah. Tapi bila mana azan, mesti keluar. Ya, jangan pula bila mana azan duduk pula dengan isteri kan, itu ya. Kononnya nak bantu isteri, tak. Ni lah Rasulullah SAW. Okeylah tuan-tuan, contoh at-takrir. Apa makna takrir? Iaitu Rasulullah tak sebut, Rasulullah tak bagi tahu dengan percakapan, Rasulullah tu pun tidak pernah lakukan, tetapi sahabat lakukan. Contohnya, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW telah melihat rajulan, Nabi lihat seorang lelaki. Ya, lelaki ini di kalangan sahabat Nabi. Yusalli ba'da salati subhi raka'atain. Yang mana Nabi lihat seorang lelaki sembahyang selepas solat subuh, dia sembahyang 2 rakaat. Kita sedia maklum bahawa dia tak ada solat ba'diyah selepas asar dan selepas subuh. Tiba-tiba Rasulullah ni tuan-tuan, selesai solat subuh, Rasulullah tengok ada seorang sahabat ni bangun solat 2 rakaat lagi. Faqala lahu an-nabi, lalu Nabi SAW berkata, as-salatas subhi marratain, apakah kamu solat subuh 2 kali? Tadi kan dah solat berjemaah dah, ni bangun pula sembahyang 2 rakaat, apakah kamu solat subuh 2 kali? Lalu faqala lahu rajul, inni lam akun sallaitu raka'atain. Maka lelaki itu jawab, sahabat itu jawab, sesungguhnya aku ni tak solat 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya mungkin tuan-tuan dia terlewat sikit, tak sempat nak solat 2 rakaat sebelum subuh, solat sunat. Kemudian fasallaituhuma, lalu oleh kerana aku tak sempat nak solat 2 rakaat sebelum subuh, maka selepas subuh tu aku terus bangun untuk sembahyang 2 rakaat tadi, maka aku sembahyang. Qala, lalu fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam. Berarti Nabi akui, Nabi diam. Jadi kalau tuan-tuan datang lewat, datang imam dah angkat takbir, terus solat dengan imam, lepas tu bangun 2 rakaat, jangan selalulah. Tapi dah terlewat, boleh. Ini satu pengakuan daripada baginda Rasulullah. Diam Rasulullah itu dianggap suatu ikrar, suatu pengakuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahyang sunat qabliyah, iaitu sembahyang sebelum subuh, adalah disyariatkan, ya, yakni dibenarkan dilakukan selepas sembahyang subuh bagi mereka yang tidak sempat menunaikan sembahyang sebelum daripada subuh, dibenarkan. Sunnahnya ada 3. Sunnah qauliyah, perkataan; sunnah fi'liyah, perbuatan; sunnah takririyah, pengakuan, ikrar Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Macam dhab lah kan, makan dhab. Ingat dhab? Ya, Nabi tak makan dhab, sahabat Nabi makan dhab, maka Nabi akui. Ada satu dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, hafizahullah ta'ala. Kalau masa tu sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia rancang keluarga. Sahabat Nabi pun pandai juga rancang keluarga. Tuan-tuan ada rancang dulu ya, anak nak berapa, anak nak berapa orang, kemudian nak selang berapa lama, 2 tahun ke seorang. Ada ya? Ikut dapat aja berapa. Maknanya kita pun ada perasaan nak susun anak tu 2 tahun seorang, 3 tahun dapat seorang lagi, supaya taklah dekat-dekat sangat, ya, susah pula isteri kita. Sehingga kalau belajar dengan Allahyarham Tuanku Datuk Dr. Harundin dulu, kalau nak dapat lelaki, ya, ada bacaan dia. Kalau nak dapat anak perempuan, ada bacaan dia. Ada baca dulu ya? Tak juga, tak sempat nak baca. Terus kan, maknanya sahabat Nabi pun begitu. Maka bagaimana cara sahabat Nabi dulu? Kita sekarang tuan-tuan beli ubat, kita bagi orang rumah kita makan ubat, ada yang injek kat sini lah. Ya, orang rumah saya pernah minta dengan saya nak injek kat sini. Berapa lama? 5 tahun, tak payah. Ya, 5 tahun seorang tuan-tuan, mati dulu kita. Baru dapat 10 orang.
Tak adalah nak bagi tahunya, tak payah. Jadi nak bagi tahunya ada. Maka zaman Rasulullah dulu ada tak sahabat Nabi buat? Ada. Bagaimana cara mereka buat? Maka disebut dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Dr. Qardawi, dia kata sahabat Nabi buang air mani itu di luar. Buang di luar. Apabila buang di luar, maka mereka berbicara sesama mereka, kalaulah perbuatan kami ini dilarang oleh Allah, sedangkan pada waktu itu wahyu masih turun, Nabi masih ada, sudah tentulah akan dilarang perbuatan itu. Maknanya perbuatan itu Nabi tahu, tapi oleh kerana Nabi tidak melarang perkara itu, salah satu contoh ikrar, ya, Nabi buat pengakuan bahawa perkara itu dibolehkan kerana sebabnya nak rancang keluarga tu. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh di sini dah baca ke Al-Halal wal Haram fil Islam. Tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab tersebut. Okeylah, selesai tuan-tuan. Kemudian kita masuk pada perbincangan yang kedua, pembahagian sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibahagikan kepada dua sudut. Pertama, dari sudut hukum, mengamalkan sunnah tersebut. Ya, sunnah ada hukum, kerana hidup ni berjalan dengan hukum. Berapa hukum dia tuan-tuan? 5 hukum dia. Baik, kemudian bahagian yang kedua ialah dari sudut bentuk pelaksanaan kepada sunnah tersebut. Ada dua sudut yang kita kena belajar. Pertama, hukum. Ya, ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat, ada sunnah yang hukumnya harus, ada sunnah yang hukumnya makruh, ada sunnah yang hukumnya haram. Satu. Yang kedua, sudut bagaimana melaksanakan sunnah itu.